Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita sambung tajuk baru ataupun perenggan baru tu, muka surat 20. Kita akan masuk penutup kepada tajuk kita, iaitu tajuk sifat yang ke-6, sifat yang ke-6 iaitu wahdaniyah ataupun esa Allah Ta'ala. Esa Allah Ta'ala. Jadi malam ni penutup dia dalil. Kita akan sembang, kita akan bincang ataupun kita akan sambung konsep keesaan Allah dah settle. Malam ni kita akan sambung tajuk baru iaitu dalil. Dalil akal, dalil akal, dan minggu depan insya-Allah dia agak panjang, dia ada 2 muka surat. Jadi kita kena buat 2 kuliah untuk settlekan dalil akal dan juga dalil nakal. Minggu depan insya-Allah dalil nakal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakman kita Ahmad Syahir Al-Fadil Ahmad Syahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil-sambil menunggu, kita terus tuan-puan. Kita boleh mula dulu. Sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita. Sambil-sambil kita jalan slow-slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan rutin mingguan kita tuan-puan setiap Isnin malam untuk kita sama-sama muzakarah ataupun recall balik ilmu asas berkaitan dengan tauhid ataupun ilmu akidah, iaitu kitab Misbahul Munir. Kita sambung muka surat 20 iaitu dalam tajuk baru pada malam ini. Tajuk dia ialah dalil akal di atas Allah Ta'ala bersifat dengan ada, bersifat dengan Allah bersifat dengan esa. Mana dalil akal yang kita diajar oleh para ulama kita, cara untuk kita fikir, untuk menguatkan ataupun menyokong hujah yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala ini mesti ada. Allah Subhanahu wa taala ini mesti bersifat dengan esa, satu ataupun tunggal. Cara fikir yang diajar oleh para ulama, yang disusun oleh para ulama. Insya-Allah malam ini kita akan baca iaitu perenggan yang pertama di atas sekali, muka surat 20. Perenggan di atas sekali itu tajuk baru iaitu dalil akal untuk menyokong hujah yang mengatakan Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat yang bernama esa ataupun tunggal, ataupun kita panggil tak berbilang. Macam mana cara fikir untuk kita menolak da'iyah ataupun untuk kita menolak andaian-andaian yang berlaku ataupun yang dibuat oleh golongan musyrikin, yang dibuat oleh orang kafir, atau untuk menguatkan hujah orang Islam sendiri, memantapkan keimanan dia, memantapkan kepercayaan dia bahawa Allah tak mungkin berlaku berbilang. Itu cara fikir yang diajar oleh ulama. Sebab dalil ni tuan-puan ada 2. Pertamanya dalil yang pertama ialah dalil akal. Ini adalah dalil yang paling kuat. Dan dalil yang kedua ialah dalil nakal, yang dalil yang diambil daripada Al-Quran dan juga hadis. Jadi dalil yang kuat untuk kita berhujah dengan orang kafir, untuk kita berhujah dengan orang musyrikin, kita mesti menggunakan dalil yang pertama. Inilah dalil yang kita panggil dalil yang kuat, dalil yang menjadi hukum fardu ain ke atas kita untuk kita pandai fikir. Karena kalau kita menggunakan dalil nakal yang diambil daripada Quran dan hadis, awal lagi mereka menolak. Kerana mereka tidak menerima Al-Quran. Mereka mendakwa bahawa Al-Quran itu bukan kalam Allah. Al-Quran itu bagi mereka merupakan ciptaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi tabaraka wasallam. Jadi sebab itulah mereka menolak Al-Quranul Karim. Mereka menolak kata-kata Nabi ini. Tetapi mereka tidak boleh menolak sekiranya cara fikir. Kenapa? Kerana Islam ini, akidah ini, sistem kepercayaan ini, dia menepati dengan cara fikir manusia. Dia panggil logik.
Sebab itulah mereka tidak boleh menolak cara fikir sehingga mereka tak terima Islam kerana kedegilan mereka, bukan kerana kebenaran, bukan kerana fakta, tetapi mereka tak mau menerima Islam kerana mereka degil untuk menerima kebenaran. Itu sahaja orang musyrikin Mekah. Sebab itu penting untuk kita tahu cara fikir ataupun dalil akal. Biqala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Penggalan yang kedua, dan dalil atas satu Tuhan. Dan dalil atas satu Tuhan. Okey. Dalil apa ni? Dan dalil akal. Dan dalil akal yang kita boleh mengeluarkan keputusan akal kita, tuan-tuan. Jadi akal decide mengeluarkan keputusan, apa keputusan kita ataupun akidah kita, kepercayaan kita, pegangan kita, mesti Allah bersifat, Allah bercirikan ciri yang bernama Esa. Dan akidah yang kedua, pegangan yang kedua, mesti Allah Ta'ala ini tak berbilan. Itu akidah yang kedua, itu pegangan yang kedua. Jadi dua pegangan ini, bagaimana boleh lahirnya riza, lahirnya natijah, Allah tak berbilan. Jadi Allah mesti satu, mesti Allah tak berbilan. Dua pegangan ini, dua kepercayaan ini, ataupun dua akidah ini yang kita pegang ini, mesti kita nak kena tahu cara fikir. Bagaimana keluarnya natijah, bagaimana keluarnya keputusan, sehingga kita boleh buat keputusan mesti Allah satu. Mesti Allah tak berbilang. Bagaimana cara kita fikir, kita analisis dengan akal kita yang diajar oleh para ulama sehingga kejap, sehingga mantap, sehingga kemah kita. Mesti itu mesti dengan kepahaman. Mesti dengan nampak dalil. Jadi dalil ni tuan-puan ada dua sebagaimana selalu kita sebut. Dalil pertamanya yang dua ni bentuk dan dia terbahagi pula kepada dua. Pertamanya dalil akal, yang kedua dalil nakal. Dan dalil akal ni tuan-puan dia ada dua. Level pertama adalah level wajib. Setiap orang mesti mampu mengemukakan dalil yang level pertama. Level apa pertama ni? Level wajib fardu ain, kata setiap orang mukallaf untuk dia mampu mengemukakan dalil. Dalil pertama ini tuan-puan dipanggil dalil ijmal, dalil yang ringkas. Dalil ringkas ini yang wajib. Adapun dalam kitab yang kita nak baca malam ini dipanggil dalil yang kedua, nama dia adalah dalil secara tafsil, secara perincian. Bagaimana cara nak fikir sehingga keluarnya natijah mesti Allah tak berbilang. Itu natijah dia, itu rizab dia. Jadi nak dapat rizab mesti kita tahu jalan pengiraan atau mesti kita tahu jalan fikir. Jadi malam ni tuan-puan, kita nak belajar yang detail. Jadi kalau nampak pening, complicated, okey. Kenapa tuan-puan? Yang wajib kita kena tahu ialah dalil secara ijmal, secara ringkas. Apa dalil secara ringkas? Allah mesti bersifat dengan sifat yang bernama Esa. Allah mesti tak berbilan. Dalil ringkas dia tuan-puan. Apa dalil ringkas? Allah Ta'ala tak berbilan ini baharu alam ini. Itu saja ringkas. Baharu alam. Maksudnya kalau Allah berbilan, kalau Allah berbilan, Allah Ta'ala tidak ada alam ini. Sebab itulah kita kata mesti Allah berbilan. Kenapa? Mesti Allah tak berbilan, mesti Allah satu. Kenapa? Kerana dalil depan mata kita adanya alam. Kalau Allah berbilan, nescaya tidak ada alam. Jadi ringkasnya tuan-puan, kita boleh cakap, kita boleh kemukakan dalil yang kata Allah bersifat satu ialah adanya alam depan mata kita. Kalaulah Allah dua, Allah berbilan, sama ada berbilan di sudut diri, sama ada berbilan dari sudut ciri, sama ada berbilan di sudut perbuatan. Kita dah bincang apa maksud satu pada perbuatan. Yang paling penting yang kita uraikan minggu lepas. Kesemuanya enam bentuk ternafi itu, bentuk penafian itu, semuanya kita dah faham. Jadi kalau Allah berbilan, bermakna tidak ada alam ini. Sedangkan alam dah ada depan mata kita.
Itu ringkas dalil yang paling ringkas. Kita nak bincang ni dalil secara tafsil, dalil secara detail. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan dalil atas satu Tuhan. Maksud apa tuan? Ini pegangan pertama. Ini rumus hukum akal yang pertama. Ini akidah yang pertama. Ini kepercayaan yang pertama. Dalam setiap ciri Allah kan dia ada 3 pegangan kita. Ada 3 pegangan. 3 tu dia termasuk mana tu? Termasuk dalil. 2 asas campur dalil jadi 3. Setiap ciri Allah dia akan ada 3 pegangan. Dia akan mesti Allah bersifat dengan ada. Mesti Allah bersifat dengan ada. Awal-awal lagi. Mustahil ataupun akal tak boleh terima Allah tiada. Jadi 2 pegangan. Yang ni mana pegangan pertama? Dan dalil atas mesti satu Tuhan. Itu dia panggil apa? Rumus hukum akal yang pertama, iaitu wujubun wajibun. Mesti Allah bersifat satu, iaitu mesti satu Tuhan, ataupun mesti Allah ataupun Tuhan itu bersifat dengan satu. Itu mesti. Jadi mesti itulah kita panggil hukum akal. Adapun satu tu dipanggil benda yang dihukumkan, dipanggil wajib. Benda yang wajib, benda yang mesti. Kalau wujub mesti, wajib benda yang mesti. Orang ketanya kita, kawan kita tanya, malam ni macam mana? Nak pergi tak kedai mamak mengeteh? Kita dah boleh dah sekarang ni mengeteh kedai mamak. Boring ya, dah 3 bulan dah tak kena mengeteh kedai mamak. Lepas tu dia cakap apa? Oh, mestinya. Dia cakap mesti je. Mestinya. Dia decide mesti. Apa maksud mesti? Confirm mesti. Tapi dia tak cakap mesti apa? Benda dia tak cakap. Jadi mesti tanpa dia cerita benda tu, mesti itu kita refer kepada hukum. Keputusan dia mesti. Mesti tu dia dah decide, dia dah buat keputusan. Mestinya. Apa mesti tu? Nak pergi. Jadi mesti dia nak. Jadi benda tu, apabila ada benda itulah yang kita panggil wajib. Benda yang dia buat keputusan. Adapun keputusan dengan benda berbeza secara detailnya. Ini kita dah bahas panjang lebar. Tapi kita ulang tuan-tuan, supaya dia segar, dia fresh, dia mantap, dia kejap dalam minda kita. Sebab 2 benda tu nampak kalau kita tak selalu ulang, nampak macam agak complicated untuk kita bezakan di antara mesti dengan ada. Dia mesti dengan satu. Yang mana hukum, yang mana benda dihukumkan. Yang mana wujub, yang mana wajib. Jadi Allah Ta'ala paksa kita yang mana? Paksaan Allah Ta'ala supaya kita decide dengan akal kita. Bukan kita buat keputusan satu. Adapun satu Allah tak perlu buat keputusan, kerana Allah dah memang bercirikan satu. Tak perlu kata Allah satu. Kita kata mesti Allah satu. Mengiyakan benda yang real dan sejajar ataupun matching dengan Allah Ta'ala. Kita just follow, just mengiyakan, just menyungguhkan benda yang dah sungguh pada Allah. Itu dia panggil peranan akal. Bukan akal ini decide hukum. Bukan. Dia decide, maksud decide ini dia hanya panggil menyungguh. Bahasa lama dia panggil menyungguh. Ni. Dan dalil atas satu, dan dalil atas mesti. Macam mana boleh keluar mesti ni? Mesti dia kena faham dulu benda mesti. Lepas tu kita tanya kawan, nak confirm ke nak pergi malam ni? Nak mengeteh ni? Dia kata confirm lah. Confirm tu bahasa kita tak mesti lah. Apabila dia buat mesti, makna dia dah buat keputusan. Apa yang mesti tu? Mesti ada benda. Mesti nak. Jadi nak itu benda yang dia buat. Jadi di sini pun mesti apa? Mesti satu. Yang ditaklif atas kita kena buat apa? Mesti. Yang taklif atas kita ialah mesti. Adapun satu tu walaupun seluruh manusia tak mengaku Allah satu, tidak memberi kesan sedikit pun kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah tetap satu. Allah Subhanahu wa taala tetap satu. Ada problem ke lain? Akak Fauziah kata lain asyik sangkut-sangkut. Minta kalau ada problem lain minta maklum
Sebab saya tak nampak sangkuk tempat saya. Tapi kadang-kadang problem dia, saya tak dapat detect sangkuk. Orang lain yang nampak sangkuk. Nampak okey. Kalau orang lain juga sangkuk, makna problem tempat saya. Baik, kalau orang lain okey, maknanya akak je yang Kak Fauziah sahaja yang sangkuk. Baik, settle tuan puan, ni recall sahaja, sahaja. Baik, settle. Dan pegangan yang kedua, ni pun kita kena pegang juga. Dan pegangan yang kedua, Al-Fadhil Ahmad Fujri kata alhamdulillah okey. Teluk Intan clear Ustaz. Okey, cantik. Jadi kalau di Teluk pun clear, orang atas lagi lah. Orang Teluk clear, orang Kuala clear, orang Putrajaya lagi clear lah. Baik, okey settle. Satu pegangan pertama. Ni akidah pertama tuan-tuan. Setiap satu ciri dia ada 3 akidah. Okey, satunya apa dia? Mesti Tuhan bersifat satu. Okey, yang kedua, dan mesti tak berbilan. Mesti tu keputusan kita buat. Tak, mesti tak tu dipanggil istihalah. Tak berbilan tu dipanggil istihalah. Ni panggil mustahil ataupun istihalah tu mustahil. Okey, dan mesti tak berbilan itu. Jadi ini pun saya dah jelas tuan-puan kenapa dua akidah ini kena combine, kena ada. Tak cukup satu akidah sahaja. Tak cukup satu akidah sahaja. Kalau satu akidah sahaja kita akui, kita buat keputusan, ciri Allah ada 13. Asas tuan-puan, asas 13. Ni basic, sangat basic. Yang paling penting tuan-puan, kita hidup sebelum kita mati, pastikan kita kenal 13 ciri Allah. Dalam kitab kita ada 20, tapi saya sangat menekankan bahawa kalau tak mampu nak kenal sampai 20, cubalah carilah inisiatif macam mana pun supaya kita mampu untuk cari ataupun cari ilmu, cari info 13 ciri Allah. 13 ciri Allah ni tuan-tuan. Setiap ciri itu bagi kita faham sekurang-kurang 2 dan 3. Setiap ciri dia ada 2 akidah. Ataupun detailnya 3 lah, 3 dengan dalil. Ini sangat penting tuan. Kenapa? Kerana ini penentu. Inilah dia penentu kepada apa tuan? Kepada kehidupan yang kekal selama-lama. Sebab kita nak hidup kekal selama-lama. Kadang-kadang orang kurang kesedaran tentang kehidupan future dia. Apa masa depan yang sebenar kita, dikurang kesedaran. Sebab tu perlu kepada bantuan kita. Perlu kepada bantuan tuan-puan yang ada kesedaran untuk bantu rakan-rakan kita, teman-teman kita, keluarga kita, supaya mereka juga turut ada kesedaran dan bertindak untuk menyelamatkan masa depan yang kekal selama-lama. Yang kita takut sangat ni tuan-puan, kenapa ulama habiskan masa demi untuk apa? Menyelamatkan umat Islam daripada apa tuan? Daripada terjerumus ke neraka. Kenapa? Kerana ulama nampak dengan mata hati dia. Nabi kita lagi nampak, disambut oleh ulama. Ulama kita nampak bagaimana dahsyatnya kalaulah bahayanya kita ini hidup yang tak pernah mati. Sebab tu nak kena selamatkan diri kita, anak keluarga kita dan seluruh rakan-rakan teman-teman kita. Kenapa? Kerana kehidupan sebenar kita, kehidupan yang tidak akan berakhir. Kita dah bincang sebelum daripada ni. Roh kita, Allah Ta'ala janji dia tidak akan binasa. Dia panggil kekal yang menerima binasa. Allah janji dah syurga dia akan kekal selama-lama. Itu tempat kita. Itulah dia kehidupan masa depan yang sebenar, yang tidak berakhir. Kalau masa depan yang berakhir bukan masa depan sebenar. Macam kita ni tuan-puan, kita sedang membina masa depan. Macam mana kehidupan selepas pencen, masa depan kita. Tetapi kehidupan selepas daripada mati, kita jarang prepare. Maka sekarang ni aset yang sangat bernilai ni tuan-puan, untuk kita kena tak banyak pun 13 ciri. Yang paling pentingnya setiap ciri 13 itu kita kena tahu 2. Satu ciri tahu 2. Apa dia 2 tuan-puan? Dua pegangan, 2 akidah, 2 kepercayaan. Mana contoh? Contoh sekarang ni kita sedang bincang ciri yang ke-6. Nama dia ialah ciri bernama Tunggal Esa Satu. Jadi yang kita nak kena pegang macam mana tuan-puan? Ciri yang pertama, mesti Allah bersifat satu. Yang kedua, mesti Allah tak berbilang, ternafi. Ini penafian, bentuk yang kedua penafian. Jadi saya dah jelas kenapa nak kena ada 2, combine 2. Ini model ataupun konsep yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah Ta'ala jelas dalam muka surat 21 tu. Cara dia perkenal diri dia nak kena ada dua-dua. Kenapa tuan-puan tak cukup satu? Saya dah jelas sebelum daripada ni. Kerana mesti ada Allah tak berbilang. Allah satu ni kena tutup, kena ada akidah satu lagi yang kata Allah tak berbilang. Kenapa? Untuk menolak andaian, untuk menolak dakyah. Ni kata untuk mengejakkan lagi, untuk kemah lagi, untuk mantap lagi, untuk tutup ruang andaian. Macam mana andaian tuan-puan? Okey, hari ni Allah tak berbilang. Daripada dulu lagi pun Allah tak berbilang. Mungkin suatu hari nanti, mungkin 20 tahun ke datang, Allah akan berbilang. Maka tutup tuan-puan. Hari ni Allah tak berbilang, dulu Allah tak berbilang, selama-lamanya Allah tak berbilang. Kenapa? Allah mempunyai ciri yang bernama tak berbilang. Itu ciri dia. Mesti tak berbilang. Sebab tu kita kena pandai decide akal kita. Pegangan kedua, mesti Allah tak berbilang. Kalau Allah berbilang, tidak akan ada apa nama alam ini. Sedangkan ada langit, bumi, bukit, bukau, gunung, ganan, dan diri kita dia ada. Depan mata kita dah ada natijah, dah ada apa nama ini kesan yang mengatakan Allah satu, tak mungkin sama sekali Allah berbilang. Maka tak ni mesti ada. Tak berbilang ni untuk menutup ruang andaian kepada pendakwah yang cuba untuk melemahkan kepercayaan umat Islam bahawasanya mungkin akan datang Allah berbilang. Tutup dengan apa? Dengan ciri yang bernama Allah tak berbilang, tu ciri dia. Tu saya tahu pada dua. Iyalah baru masuk cara nak fikir. Dia panjang juga tu dia punya intro tu panjang supaya kita recall balik, kita ingat balik, refresh balik. Oh, dua pegangan ni tak boleh. Inilah pelunggu. Pelunggu pula dah. Inilah dia punya apa nama dia punya pegangan kita. Nak kena pegang setiap ciri dua ni. Maka cara nak fikir macam mana yang boleh keluar dua result ni? Ni cara fikir. Ialah tu dipanggil khabar. Dan bermula tu mubtada. Dan dalil atas satu Tuhan dan tak berbilang itu. Dua akidah ini, macam mana cara kita fikir? Ialah kita fikir. Ini andaian, cara fikir yang ulama susum. Model diambil daripada mana? Modelnya, konsepnya diambil daripada ayat Al-Quranul Karim. Dalam Quran Allah dah jelas banyak, dalam Quran Allah jelas cara untuk kenal Allah melalui konsep dua ini, penafian ini, konsep andaian. Nak kenal dia ni, kena fikir, kena andai. Tu andai macam mana? Muka surat 21 dia cerita, lau kana fihima alihah. Dia pun jawab, illallah la fasadata. Kalaulah Allah Ta'ala ini kalaulah Allah Ta'ala ini ada lagi Tuhan selain daripada Allah, la fasadata, rizak dia, natijah dia, nascaya akan hancur bumi, langit bumi ni. Tak akan ada langit bumi kalau Allah Ta'ala ini ada lagi selain daripada Allah. Makna ada Allah dua, ada tiga Allah. Allah sendiri cerita, kalau Allah dua, kalau Allah tiga, la fasadata, nascaya binasalah langit bumi. Sedangkan langit tak binasa. Bumi masih ada depan mata kita, tak binasa. Bermakna Allah satu. Tu model ini Allah sendiri cerita. Macam mana kita fikir? Jikalau dia panggil tuti ahlil kadhib. Jikalau Allah Ta'ala tidak esa. Tak esa ni berbilang, dua tu je tuan-puan. Kalau tak esa, tak satu berbilang. Tak esa ataupun tidak satu, samalah sebab tu dia tak atau. Nasta jawab. Kalau Allah tak satu, Allah tak tunggal, Allah tak esa, apa jawab dia? Nastaya. Nastaya ni apa kamu nak kata? Dia panggil nastaya ni apa keputusan yang keluar? Kalau Allah Ta'ala tak satu, tak esa, tak tunggal, apa keputusan dia? Nascaya adalah Tuhan itu berbilan-bilan. Nascaya dia akan berbilan. Nak kata berbilan ni berapa? Satu tak panggil berbilan, esa tak panggil berbilan, esa tak berbilan. Dipanggil berapa? Sekurang-kurang bilangan itu dua. Kalaulah kita nak kata Allah berbilan, maka sekurang-kurang bilangan dua. Maka jika Tuhan dua, ni kita fikir dah.
kalaulah Tuhan tu dua, tu. Nescaya, kalaulah, ni andai saja, benda tak berlaku pun, nak bagi kejap. Nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu, atau berselisih kedua-dua itu. Baik, ni dia nak detailkan andaian. Jadi andaian untuk menutup ruang da'iyah, ruang andaian ini, ruang kemungkinan, dan untuk mengkejapkan, mengkonfirm dan mentahkibkan kepahaman kita bahawasanya rizak dia, tuan-puan, paling penting tuan-puan kena tahu natijah rizak, keputusan dia. Kalau Tuhan berbilan, nescaya hancur, nescaya tidak ada alam. Kalau Tuhan ni tak satu, ataupun tak dua, ataupun dia panggil tak satu, tak tunggal, tak esa, ingat dia akan berbilan. Itu keputusan dia. Apabila dia berbilan, apabila Tuhan berbilan, sekurang-kurang bilangan dua. Apabila Tuhan berbilan, apa yang berlaku? Nescaya tak akan ada alam ini. Sedangkan kita dah ada alam depan mata kita. Bermakna apa? Bermakna mustahil Tuhan berbilan. Itu secara ringkas. Pegang yang tu, tuan-puan. Yang detail ini andaian untuk detailkan lagi. Kalau Tuhan dua, kita nak andai. Macam mana rizak dia binasa? Tuhan dua, tak ada alam. Macam mana cara ni kita nak fikir kalau Tuhan dua tak ada alam? Kalau Tuhan dua, kalau ni bukan ada pun. Tuhan dua, rizak dia, tuan-puan, tak ada alam. Itu saja rizak yang kita kena faham. Cuma dia kita nak tengok jalan pengiraan ataupun jalan fikir. Macam mana jalan fikir kalau Tuhan dua boleh kata tak ada alam, binasa alam. Untuk nak pastikan rizak kita buat, mestilah, kalaulah begitu, mesti Allah satu, mesti Allah tak berbilan. Kalau Allah berbilan, tak ada alam, sedangkan alam dah ada depan mata kita. Cukup, itulah dia akidah, atau kalau dia dalil akal untuk menyokong, menguatkan pegangan kita, kedua-dua pegangan tersebut. Baik, settle, tuan-puan. Kita tengok secara detail, saya akan ekspreskan kerana dia agak mudah. Kalau tuan-puan nampak complicated pun okey. Yang penting tuan-puan pegang yang asas. Kalaulah dia ini dua, maka dia tak lepas daripada dua isu, dua situasi. Sama ada kedua-dua Tuhan ini bersetuju untuk menjadikan suatu benda, ataupun dia berselisih pendapat. Dua benda ni. Kalau dia setuju untuk menjadikan suatu benda, dia akan keluar pula tiga cara fikir ataupun tiga isu. Malam ni kita tengok kalau dia bersetuju. Tak setuju minggu depan. Tu. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, maka jika bersetuju keduanya itu, kedua-dua Tuhan bersetuju untuk buat suatu benda ni. Baik, atas sikit tuan-puan, ulang balik. Maka jika Tuhan dua, nescaya, keputusan dia, nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua. Dia setuju nak pakak dua-dua ni, pakak kongsi nak buat satu benda, ataupun berselisih pendapat kedua-dua Tuhan ni. Jadi kalau Tuhan dua, dia tak akan lari daripada dua isu ni. Sama ada kedua-dua Tuhan bersetuju untuk menjadikan suatu benda secara bersama, secara serentak, ataupun isu keduanya, kedua-dua Tuhan ini berselisih pendapat di dalam menentukan satu keputusan, membuat satu keputusan atau membuat suatu benda. Maka malam ni tuan-puan, kita nak fokus kalau bersetuju kedua-dua pakat nak buat, dia setuju untuk kita buat langit, tapi cara nak buat macam mana? Akan ada tiga cara, tiga isu. Maka jika bersetuju kedua-dua itu, kedua-dua Tuhan tadi, pada menjadikan sesuatu makhluk, tak kisahlah nak buat langit, nak buat bumi, nak buat kita, tak kisah, sesuatu makhluk umum, tak kisah. Maka padanya, pada isu ni, pada situasi setuju kedua-dua ni nak buat satu benda, maka padanya tiga masalah, tiga situasi, tiga gambaran pula, boleh jadi tiga. Macam mana boleh jadi tiga? Sama-sama setuju nak buat satu benda ni, dia boleh jadi tiga benda keluar, dan ketiga-tiga tu rizak sama, iaitu tak boleh berbilang. Itu saja rizak dia nak tunjuk kepada kita. Ketiga-tiga situasi tuan-puan, walaupun dia pakat setuju dah nak buat satu benda, kita sama-sama Tuhan ni meeting, dua orang Tuhan ni meeting nak mesyuarat nak buat langit, sama pakat nak buat langit. Maka apabila dia setuju pakat nak buat langit ni, dia akan keluar tiga keputusan, dan tiga-tiga gambaran, tiga isu ini tuan-puan, kesemuanya rizak yang sama, natijah yang sama, iaitu tak boleh wujudnya Tuhan, tak boleh wujudnya alam ini, tak boleh terhasilnya alam. Dia tak bolehkan buat, tak boleh buat.
Kalaulah dia bersetuju sekalipun, tak boleh buat. Tu. Dia panggil apa? Tak, apa nama ini? Binasa alam. Maksudnya tak akan ada alam. Mana yang pertama? Yang pertama, isu yang pertama, masalah yang pertama, bersetuju pada menjadikan sesuatu makhluk dalam satu masa. Satunya tuan-puan, dia pakat nak buat serentak dalam satu masa. Pukul 10, kedua-dua Tuhan ni akan buat benda yang sama. Isu yang kedua, dia meeting pakat nak buat masa yang berbeza. Tuhan pertama buat dulu langit, kemudian Tuhan kedua kena nak buat langit juga. Dan yang ketiga, isu yang ketiganya, dia pakat share nak buat separuh. Tuhan pertama buat langit, langit sebelah lagi pula, satu kawasan lagi pula dibuat oleh Tuhan yang kedua. Ketiga-tiga itu semuanya tak boleh berlaku. Macam mana? Yang pertama, bersetuju pada menjadikan sesuatu makhluk di dalam satu masa, serentak nak pakat buat. Semasa itulah juga nak menghasilkan benda yang sama. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah. Dia tak boleh buat. Dia akan jadi lemah. Kenapa boleh jadi lemah? Maka kedua-dua Tuhan itu lemah, kedua-duanya. Lemah tu pada membuat dan menjadikan jauhar firi. Dia pakat nak buat satu ni, pakat nak buat satu benda ni, dia pakat share nak buat, mau nak buat dalam serentak dua orang ni. Nak kongsi buat serentak dalam dua orang, pakat berpadu tenaga, bersharing, kita buat bersama dalam satu masa benda ni. Maka kenapa jadi lemah? Kerana ada satu benda yang dia tak boleh sharing, ada satu benda yang dia tak boleh buat secara bersama. Apa dia? Kerana kedua-duanya, maka kedua-dua itu lemah, kedua-duanya pada membuat dan menjadikan jauhar firi. Apa dia jauhar firi yang tak boleh dikongsi ni? Ya, erti jauhar firi ni, benda yang sangat halus, yang tak terima bahagi. Dia tak boleh nak dibahagikan. Sebertapa halusnya, lebih halus daripada atom, sehingga tak boleh untuk nak di-share, nak dibahagikan. Halus sangat benda ni. Benda yang paling halus ini, terma yang digunakan oleh ulama mutakallimin, ulama akidah, nama dia ialah jauhar firdun. Jauhar firdun, firi. Kita ada istilah belum ni tu, kita biasa istilah merujuk pada makhluk. Nama apa? Pertama kita dah belajar jirim, yang keduanya jisim, yang ketiganya jauhar firi. Ketiga-tiga bentuk ini refer kepada makhluk. Jadi nama makhluk ni pelbagai nama di dalam istilah ataupun terma akidah ataupun ulama mutakallimin. Kalau benda itu benda ketul, material, jirim, kita panggil tuan-puan jirmun, jirim. Bukan jirim dari segi saintifik, walaupun nampak macam sama. Yang kedua, jisim, juga bukan jisim dalam ilmu sains. Jisim itu dia makhluk juga, tapi refer kepada apa? Merujuk kepada benda ataupun nisbah kepada benda yang boleh dibahagikan. Kalau benda tu boleh kerak, boleh potong, bahagi ni bentuk bilangan. Boleh kerak, boleh potong, boleh buat apa saja, boleh dibahagi-bahagikan. Maka dipanggil nisbah boleh dibahagi, itu dipanggil jisim. Kalau benda jirim, nisbah nak cerita jirim, seketul itu belum dibahagikan, itu dipanggil jirim. Dia nisbah saja berbeza. Panggilan ini berbeza mengikut nisbah yang kita nak. Kalau kita nak cerita bahawa benda ini boleh dibahagi, kita panggil jirim. Kalau kita nak cerita benda ini ni, nak cerita material dia, diri dia, kita panggil jirim. Dan kalau kita nak cerita satu benda makhluk yang sangat halus, yang tak boleh dibahagikan, tak boleh, maka nama dia ialah jauhar firdun. Saya tutupan. Maka jauhar firi ini, kalau Tuhan pertama buat, Tuhan kedua tak boleh. Dia tak boleh bersharing, tak boleh berpadu tenaga, tak boleh bersama-sama serentak buat, tak boleh. Maka apabila Tuhan kedua tak boleh, bermakna Tuhan pertama juga lemah. Kenapa? Kerana dua ini sama taraf. Dua Tuhan ini sama-sama power. Dua Tuhan ini sama-sama orang panggil apa? Sama-sama punya sifat kesempurnaan. Bermakna kalau Tuhan pertama, Tuhan kedua kita panggil lemah, tak mampu nak buat,
Kerana telah dibuat oleh Tuhan pertama, bermakna Tuhan kedua lemah. Kalau Tuhan kedua lemah, dia auto Tuhan pertama pun lemah juga. Kerana mereka ini setaraf. Mereka ini sama. Sebab itulah lahirnya rizak tuan-puan tak boleh berbilang. Kenapa? Kalau berbilang tak ada makhluk ni. Sedangkan makhluk ni ada benda yang paling halus yang tidak boleh berkongsi. Lebih halus daripada atom lagi. Tu Jauhar Firdun. Baik, tengok satu kedua pula. Buat asin pula. Dan apabila lemah pada yang halus, tak habis lagi. Kalau halus, benda yang paling halus lemah nak buat, maka pada yang besar lebih lemah lagi. Kenapa? Kerana tiap-tiap yang besar itu daripada yang halus dahulu. Kalau hak kecil pun dia kata paling halus pun tak boleh buat, lemah nak buat, maka yang besar pun sama juga nak buat benda yang besar. Baik, saya tahu. Dan keadaan Tuhan lemah itu mustahil, maka Tuhan lemah itu mustahil. Mustahil ni apa? Akal tak boleh terima. Tak boleh terima akal. Nak kata Tuhan ni lemah. Lemah itu tak boleh terima akal. Kerana apa tak boleh terima akal lemah tu? Sifat lemah tu Tuhan tak boleh terima. Sifat lemah tak ada pada Tuhan. Kerana makhluk itu sudah ada yang menunjukkan Tuhan kuasa. Sedangkan makhluk itu ada. Sebab tu kita kata Allah tak boleh bersifat dengan lemah. Allah tu tak lemah. Tak lemah tu sifat dia. Kenapa? Kerana makhluk itu sudah ada yang menunjukkan Tuhan ini berkuasa. Makhluk itu ada depan mata kita. Makhluk inilah tempat tunjuk ataupun tempat kita nampak, tempat yang menjadi dalil, madlul ataupun dalil yang kata bahawa Allah ini mesti dia bersifat dengan qudrah. Kenapa? Kerana boleh adanya makhluk, boleh adanya alam ini. Tu. Kalau begitu, conclusion dia buat. Ini kesimpulan. Kalau begitu, kalau nak rizak keluar lemah, mustahil lemah. Allah tak boleh bersifat lemah. Tak mungkin untuk Allah bersifat lemah. Tak terima sama sekali akal untuk lemah. Kenapa? Kerana dalil depan mata kita ada. Baharu alam depan mata kita ada. Makhluk depan mata kita ada. Dan makhluk inilah sebagai dalil bahawasanya Allah ini mesti bersifat dengan qudrah. Kenapa? Kerana sifat qudrah ataupun kita panggil perkuasa itu, yang orang panggil apa tuan-puan, yang menyebabkan ataupun yang menyebabkan Allah Ta'ala ini boleh mengada dan meniadakan. Tu. Kalau begitu, dia buat conclusion. Nak tetap, kalau dah begitu, confirm lah. Tu lahir confirm tu. Tetaplah Tuhan itu satu. Baru kejap. Conclusion ni kejap. Apabila kita tengok teori jalan dia tu, jalan fikir tu, last sekali, kalau begitu, kejaplah, tetaplah, mestilah. Tu lahirlah mesti. Barulah kita boleh decide mesti. Mesti apa? Tuhan itu satu. Lagi, mestilah Tuhan itu tidak berbilang dua. Dua-dua akidah lahir. Jadi satu dalil, terus lahir dua akidah. Okey. Masalah yang kedua, dah tak faham masalah pertama tu pun sama juga jalan fikir masalah kedua, iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju. Pakat nak buatlah ni, setuju pada menjadikan sesuatu makhluk atas jalan dahulu dan kemudian. Ni bahasa lama. Maksud atas jalan dahulu kemudian tu, buat bukan satu masa. Dia setuju nak buat, tapi dia tak kongsi serentak satu masa, tidak. Nak buat langit ni, setuju, pakat nak buat langit. Tapi kita buat masa berbeza. Tuhan pertama kata, mu buat dulu. Pukul 10 mu buat, pukul 11 aku buat. Siap dah langit mu buat, aku akan buat langit pukul 11. Apa yang jadi hasil dia? Kalau pakat buat lagu tu. Seperti contoh, nak buat apa? Seperti satu Tuhan. Ini Tuhan pertama.
menjadikan sesuatu makhluk itu, tak kisahlah suatu makhluk tu ada langit ke bumi, tak kisah, pada yan 10. Dan yan satu lagi, Tuhan nombor 2, Tuhan yang satu lagi tu, yan tu sifat Tuhan mazhuf, dan Tuhan yan satu lagi, Tuhan yang satu lagi itu, itu tu nak tunjuk kat mana? Itu tu ada andaian dalam minda kita lah, dalam zihin kita. Dan yang satu lagi, Tuhan satu lagi itu, kita andai ni, nak andai saja, bukan ada pun, nak andai, nak bagi kejap. Menjadikan makhluk itu juga, makhluk yang sama, jangan makhluk berbeza. Pakat nak buat langit, Tuhan pertama nak buat langit, Tuhan kedua nak buat langit, tapi masa berbeza. Pukul berapa Tuhan kedua nak buat? Pada jam 11 pula, dia nak buat jam pukul 11 pula. Apa result yang keluar? Maka tu keputusan keluar result. Maka yang menjadi pukul 11 itu, nama apa yang jadi pukul 11 tu? Tuhan pertama buat langit. Pukul 11 komplit dah Tuhan pertama buat langit, Tuhan kedua pula nak buat langit. Apa result yang kita panggil? Jadi dua-dua ni, nama dia tahsilun hasil, mengadakan benda yang dah ada. Buat follow ikut benda orang buat dah. Tak jadi. Apa nama ini, tak hebat. Buat ciplak orang ni. Cerita follow orang buat tak hebat. Dan apabila benda yang duk follow orang buat, duk copy paste orang buat, orang panggil apa? Dalam bahasa dia, orang panggil tahsilul hasil. Mengadakan benda yang telah ada. Kopi buat benda yang ada. Ertinya, dia ada erti dah. Mendapatkan, ini mengada. Mengadakan makhluk yang sudah ada. Jenis kopi paste ni, maka lemah ia Tuhan yang menjadikan benda yang dah ada. Tiru benda ada ni lemah, tak hebat. Kita jangan copy paste, tuan-puan. Orang hari ni dia copy paste idea orang. Fake banyak hari ni, copy paste banyak sangat fake. Ada fake account, ada apa nama ni, copy paste idea orang, tak letak nama penulis asal, apa nama ni, perasaan yang dia punya. Banyaklah tuan-puan, copy paste ni sangat banyak. Tiru versi lain, ni copy paste. Maka tak hebat, lemah, dipanggil lemah. Tuhan kedua kopi ni lemah. Mana dah hilang dah. Kita tua macam ni tuan-puan. Maka lemah ia. Maka lemah ia Tuhan yang mendapatkan, yang menjadikan langit yang telah dijadikan oleh Tuhan pertama. Maka lemah ia, dan apabila lemah yang kemudian itu, Tuhan kedua lemah, dia auto, Tuhan satu lemah juga. Kenapa jadi teori macam tu? Kerana dua-dua Tuhan ni sama hebat, sama-sama sifat, mempunyai sifat kesempurnaan. Bukan Tuhan pertama dengan Tuhan kedua ni dua darjat, tidak, dia sama. Tu sebab tu dia boleh jadi auto. Lemah Tuhan pertama, Tuhan kedua lemah juga. Lemah Tuhan kedua, Tuhan pertama lemah juga. Tu pening ke tuan-puan? Kalau pening sikit-sikit itu biasalah. Pegang dia asas sahaja. Ni teori fikir yang nampak panjang-panjang ni nampak pening lah kan. Nampak saja pening, tak pening pun. Mudah saja. Dan apabila lemah yang kemudian, ini Tuhan yang selepas tu, Tuhan yang kedua lah. Apabila lemah Tuhan yang kedua itu, yang dahulu itu, yang sifat bagi Tuhan. Tuhan yang dahulu itu, Tuhan mula-mula, Tuhan pertama. Tuhan pertama pun lemah juga. Dia jadi lagu tu. Maka apabila lemah keduanya itu, nescaya tidak ada. Mana tidak dapat tu? Tidak ada sesuatu. Sesuatu apa? Bayan. Daripada makhluk ini. Dia kata kalau lemah satu, lemah kedua-dua. Apabila lemah kedua-duanya, tak ada lah makhluk depan mata kita ni. Dah dua-dua lemah. Apabila tak ada makhluk depan mata kita, mustahil dia tahu. Kenapa mustahil? Sebab makhluk duk ada depan mata kita. Kita ni duk ada ni, duk boleh bercakap ni. Sebab itulah mesti Allah satu, mesti Allah tak berbilang. Keluar result yang sama.
Sebelum kalau begitu, bawa belakang sikit. Dan iaitu, iaitu ni apa? Iaitu ni yang kata apa nama ni, Allah Ta'ala ni lemah keduanya. Nescaya tak dapat, kalau lemah dia tak boleh buat sesuatu daripada makhluk. Dan iaitu tak ada makhluk tu mustahil. Kenapa mustahilnya? Kerana makhluk ini ada ia makhluk ni ada tu. Baik. Dengan musyahadah, ada ni bukan dengan khayalan, ada dengan pandangan mata kita. Kita duk tengok makhluk ni, duk tengok bukit buka, gunung ganan, duk tengok lautan, sungai, duk tengok langit, bumi dan sebagainya. Sangat unik. Duk ada depan mata kita ni. Tu kata mustahil Tuhan tak ada tu. Mustahil apa ni makhluk tak ada. Last sekali tuan-puan, last sekali. Sikit lagi bagi tambah pening lagi. Cukup tiga. Yang Tuhan berselisih, meeting tak sampai kata sepakat. Tu minggu depan. Nak andai semua kita dah asas dah pegang dah. Asas tu mudah aja. Asas tu rizak dia, kalau Tuhan mesti Tuhan mesti tak berbilan. Kalau berbilan, dalil dia alam baru. Kalau berbilan, tak ada alam. Mudah saja. Itu yang asas, yang tu yang kita pegang untuk yang asas. Tapi ni yang cara fikir yang panjang. Last sekali tuan-puan, dia kalau setuju dia keluar tiga situasi, tiga gambaran rizak sama, iaitu tak boleh berbilan. Kenapa? Kerana kalau berbilan tak ada alam. Sedangkan alam ni ada depan mata kita. Tu ada dengan musyahadah. Kalau begitu, dia buat conclusion. Setiap situasi dia akan buat conclusion. Kalau begitu apa? Kalau makhluk ni tiada, mustahil. Kalau Allah lemah, kedua-dua lemah, mustahil. Kenapa? Kerana makhluk kalaulah Allah, kedua-dua Allah lemah, nescaya tak ada makhluk. Dan tak ada makhluk tu mustahil. Kenapa tak ada makhluk mustahil? Kau tak boleh terima tak ada makhluk? Kerana makhluk tu ada depan mata kita dengan pandangan mata kita. Tu. Kalau begitu, begitu tu rujuk kepada kalau makhluk tiada. Mustahil. Kerana makhluk ada dengan musyahadah. Tu begitu. Tetaplah. Tetap inilah dia punya pegangan kita. Tetap ni mesti. Lahirlah mesti. Jadi kita duk cerita jalan fikir. Duk bincang jalan fikir ni tuan. Duk belajar jalan fikir nak keluar rizak. Mana rizak yang nak keluar ni? Ni. Kita boleh buat natijah ni. Kita boleh pandai decide ni. Mana dia? Tetaplah. Mestilah. Kalau begitu, kejaplah. Tetaplah. Mestilah. Tuhan itu bersifat dengan satu jua. Dan badal tu apa dia? Yang kedua, tidak berbilan-bilan. Tidak berbilan ni mesti Allah Ta'ala itu bersifat dengan tak berbilan. Tak berbilan sifat dia. Istihalah. Masalah yang ketiga, last. Masalah yang ketiga, iaitu kedua-dua Tuhan bersetuju pada menjadikan lain-lain makhluk. Ni lain. Kalau dia setuju ni keluar tiga isu, tiga masalah, tiga gambaran. Pertama, pakak nak buat satu makhluk serentak dalam satu masa. Mustahil. Ataupun lemah, Allah jadi lemah. Apabila lemah, maka tak ada alam. Tak ada alam, mustahil. Kenapa? Kerana alam tu ada dengan pemusyahadah. Apabila alam tu ada dengan musyahadah, apa yang Rizak nak buat? Mesti. Tetap. Mesti. Kalaulah begini, kalau alam tu ada depan mata kita ni, Allah tak boleh lemah. Maka apa yang kita nak buat keputusan? Mesti Allah ni satu. Tak boleh berbilang. Mesti Allah tak berbilang. Tu je Rizak dia yang kita nak pegangnya. Yang ketiga ni tuan-puan, last sekali, kalau Allah ni, dua-dua Tuhan ni dia setuju nak buat satu benda, nak buat dua benda berbeza pula. Tadi satu benda lain masa. Ni pula satu benda tu, dia nak buat dua benda berbeza. Dia setuju nak buat dua benda berbeza. Apa rizak dia? Masalah yang ketiga, iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan lain-lain makhluk. Kita express sikit tuan-puan, masa dah nak cukup. Baik. Apa dia express? Dan seperti satu Tuhan menjadikan langit, dan satu Tuhan yang kedua, ini Tuhan yang satu lagi itu
pula ini Tuhan kedua menjadikan bumi. Satu Tuhan pertama buat langit, Tuhan kedua buat bumi. Apa nak jadi? Maka tu tafriq. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah, kedua-dua jadi lemah pun juga. Macam mana boleh jadi lemah ni? Hak pertama, kalau kita kuat hebat lah. Kita ada dua orang pakat. Engkau buat ni, aku buat ni. Cepat sikit siap. Kita hebat lah. Tapi Tuhan, kalau dua Tuhan, satunya dia buat bumi, satu dia buat bumi, Tuhan pertama buat bumi, Tuhan kedua buat langit, kedua-dua ini akan jadi lemah. Macam mana boleh jadi lemah? Tengok. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-dua kerana illatul ba'ithah, illah kepada lemah. Tuhan yang membuat langit sudah tidak boleh hendak menjadikan bumi. Kalau dia nak buat juga boleh, tapi jadi copy paste. Copy paste ni barang tahsilul hasil, tak hebat, jadi lemah. Barang copy paste bukan hebat, bahkan nampak lemah. Nampak sangat bahawa lemah. Kenapa? Tiru orang lain. Orang pertama tu, Tuhan pertama tu hebat. Tapi kalau Tuhan kedua juga lemah, Tuhan pertama pun jadi lemah. Kerana dua-dua ni standard yang sama. Tu tak boleh. Jadi dia kata, kerana apa tak boleh buat? Kerana Tuhan nak buat langit tu sudah tidak boleh buat menjadikan bumi. Jadi Tuhan pertama buat bumi, Tuhan kedua buat langit. Bumi ni, apabila Tuhan pertama buat bumi dah, Tuhan kedua tak boleh dah buat bumi. Kalau buat juga jadi lemah. Kenapa? Jadi tahsilul hasil. Duk copy paste barang orang dah buat. Begitu juga yang sama sebaliknya. Tuhan yang pertama dia buat bumi, dia tak boleh buat dah langit. Tuhan kedua buat. Kalau dia buat juga lemah. Kenapa? Jadi tahsilul hasil, jadi copy paste barang orang. Tu. Kerana langit itu sudah ada. Kerana bumi itu sudah ada, dan Tuhan yang menjadikan bumi itu pula lemah, tak menjadikan langit. Kerana langit itu sudah ada, bererti Tuhan yang menjadikan langit itu bukan Tuhan bumi, bukan Tuhan yang menjadikan bumi. Dan Tuhan bumi, Tuhan yang menjadikan bumi itu bukan Tuhan yang menjadikan langit. Maka kedua-dua itu lemah. Dan iaitu lemah kedua-dua ni mustahil, tak boleh terima sama sekali di akal. Akal tak boleh terima sama sekali. Kenapa? Kerana makhluk ini sudah ada. Tuhan bumi duk ada, langit duk ada. Mana boleh kita kata Tuhan ni dua? Kalau Tuhan dua lemah, tak boleh jadi langit, tak boleh jadi bumi. Maka dia kata kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kalau begitu tu makhluk yang sudah ada dengan musyahadah ni, tetaplah Tuhan satu. Yani tetaplah Tuhan itu mesti satu wujud, mesti bersifat dengan satu. Tu mesti tu wujud, satu tu wajib. Dan dia tak ada dam lah di sini. Tapi kalau kita nak asingkan dam lah. Tapi sini badar terus. Tidak berbilan. Yang ni istihalah. Mesti Tuhan itu tak berbilan. Clear tuan. Apa nama ni? Lahirlah rizak dia. Wallahu alam. Dan lah sekali perenggan kita akan settlekan minggu depan tuan. Dan jika kedua-dua itu berselisih dan berbalah, satunya hendak menjadikan satu makhluk, satu lagi nak jadikan langit pula. InsyaAllah tuan-puan, kita akan ringkaskan, kita akan settlekan, komplitkan minggu depan. InsyaAllah tuan-puan, kesimpulan minggu ni, kita masa dah lebih. Apa kesimpulan kita nak pegang? Tuan-puan, kalau nampak complicated sangat yang detail itu, tak apa, yang itu just info tambahan. Tapi paling penting, kita ingat dalil secara ijmal, dalil secara ringkas, itu dalil yang diwajibkan ke atas kita, mesti tahu. Dipanggil fardu ain. Tahu dalil mana? Dalil akal secara ijmal, bukan secara tafsil. Secara tafsil itu fardu kifayah. Untuk orang yang nak tambah, atau untuk orang yang nak nak kejap, nak mengajar tuan, dia kena belajar sampai fardu kifayah. Jadi paling penting tuan, kita setiap ciri Allah pastikan kita tahu dalil. Dalil ringkas saja. Jadi setiap satu, saya tekankan tuan 13 ciri ini, setiap satu ciri ada dua akidah kita kena tahu.
Jadi 13 campur 2, 13 apa nama darat 2, jadi kita panggil 20, 26. 13, 6, 26. Dan campur pula satunya dalil tu. Dalil tu kena ada. Sebab itulah saya sudah beritahu sebelum daripada ni, setiap ciri tu ada 3. 3 tu campur dalil lah. Setiap ciri mesti ada 3. Sebab 3 tu apa? Dalil. Dalil ni tuan-puan, asas yang paling asasnya ialah dalil ringkas. Contoh pada malam ni. Ada 3 pada malam ni. Apa dia tuan-puan? Pertama, kita pandai buat mesti rumus suku akal pertama. Mesti Allah bersifat dengan sifat yang bernama satu atau tunggal. Atau esa. Yang kedua, mesti Allah bersifat dengan tak berbilang ataupun tidak berbilang. 2. Dan yang ketiga, dalil. Mana dalil yang boleh kita mengatakan bahawa mesti ni, mesti Allah satu, mesti Allah berbilang, tak berbilang? Mana yang kata dalil Allah tak berbilang? Mana yang kata dalil Allah mesti satu? Dalil dia ialah baharu alam. Makhluk ada dengan pandangan mata kita. Ini dalil paling ringkas. Makhluk tu ada ni yang kata Allah boleh satu. Kalau tak ada, kalau Allah dua, nescaya tak ada makhluk. Allah jadi lemah. Sedangkan makhluk tu ada. Bermakna tetaplah, kejaklah mesti Allah satu, mesti Allah tak berbilang. Settle. Itu saja tuan-puan, ringkas saja pegangan yang wajib, yang ditekan kepada kita untuk kita kenal Allah. Siapa Allah? Apabila Allah datangkan dalam bentuk, dalam kalimah man, siapa tuan-puan? Siapa Tuhan kamu? Bermakna refer kepada ciri. Siapa yang nama, contoh siapa dalam ni? Ni Akak Fauziah ni. Last kali kita pilih dia. Siapa Akak Fauziah ni? Nak cerita macam mana nak kenal dia? Akak ni orang cerah, contoh. Oh, makna dia ini, ciri dia ini, dia menetap di ceras. Contoh, mana ciri yang kita kenal bahawa akak kita ini menetap di ceras. Dia ciri makhluk ni kan dia mengambil tempat. Dia nak kena mengambil ruang untuk keberadaan dia. Dan nak kenal makhluk juga berdasarkan tempat. Oh, akak kita berada di cerah. Satu, kita dah boleh collect info dia. Nak kenal pula, akak ni nama apa? Oh, sebab tu man siapa? Akak nama, dia ada nama. Dia ada nama, dia ada ciri, dia ada diri. Nampak tak? Kenal makhluk melalui ciri. Kenal makhluk melalui diri dia. Dan kenal Allah Ta'ala tuan-puan melalui apa? Melalui ciri. Ciri itu bukan hakikat ciri. Hakikat ciri kita tak nampak tuan-puan. Ciri Allah, sifat Allah Ta'ala ni namun satu. Mana kita nampak? Jadi kita decide saja. Hakikat yang dipaksa kita mengenal apa? Mengenal hukum, mengenal keputusan yang keputusan apa? Keputusan ciri. Tu baru kita kata mesti Allah bersifat satu. Itu saja. Itu kenal Allah Ta'ala. Itulah ini asas sangat asas tuan-puan, menentukan kita cermelan dan bahagia selama-lama di akhirat kelak. Inilah dia aset. Inilah dia ilmu yang sangat asas. Walaupun orang tak pandang sangat, nampak tak standard ilmu ni, tapi ilmu ni lah ilmu yang menentukan standard ataupun tidak hidup kita selepas kita mati. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak kepada Al-Fadil pengurusi kita, Al-Fadil Ustaz Man kita, dan seluruh ahli jawatan kuasa surau An-Nur, dan juga seluruh ahli jawatan kuasa surau gabungan Depression 11. Mudah-mudahan inisiatif tuan-puan akan mendapat keberkatan, kemuliaan, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran pahala yang berpanjangan. Dan juga terima kasih kepada tuan-puan yang meraihkan, yang menta'zinkan majlis ilmu, yang selalu follow kita untuk apa? Bukan untuk belajar, kadang-kadang kita dah semua faham, tapi untuk recall balik, untuk refresh balik, untuk menta'zin dan memuliakan majlis ilmu ini. Mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Buat apa tu? Okey, insya-Allah tuan-tuan kita jumpa lagi dalam kuliah akan datang. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.